صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شئوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita peluang dan ruang untuk terus dapat merasai, menikmati pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Dan antara nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita adalah nikmat iman itu sendiri. Dengan iman yang ada bersarang dalam diri kita ni, tuan-tuan, menjadikan kita orang yang boleh datang ke masjid, ke surau, boleh sama-sama hadir ke dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita sampailah saat kita dimatikan nanti, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni, tuan-tuan, kita mula pada ayat yang ke-60 daripada surah An-Naml. Ayat yang ke-60 daripada surah An-Naml. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-15, muka surat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا
أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم Amman khalaqas samawati wal ardh. Amman, semua mim nun yang bersabdu dalam Quran wajib didengungkan dengan qadar 2 harakat. Man khalaqas samawati wal ardh. Man khalaqa, nun mati bertemu dengan kha, izhar halqi. Kita baca tanpa dengung, dibaca dengan jelas dan nyata. Atau kita boleh tengok tanda berdasarkan kaedah penulisan Rasam Osmani, semua nun yang mati ada tanda mati di atasnya, dibaca tanpa dengung. Amman khalaqas samawati wal ardh. Tapi besok kalau tuan-tuan dengar orang dengung kat sini, amman, jangan salahkan pula. Itu ada tajwid, itu bacaan daripada Imam Abu Ja'far. Kita pergi umrah ke mana-mana ada tuan-tuan. Imam Abu Ja'far bacaan dia nun mati bertemu dengan kha tu didengung. Yang lain tak ada. Seorang Imam Abu Ja'far. Lain tu semua tak dengung. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum. Nun mati bertemu dengan zai. Ini ikhfa hakiki, kita dengung qadar 2 harakat. Semua nun mati, tak ada tanda mati di atasnya, kosongnya ke atas, maka itu tanda kita kena baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan huruf ra. Di sini huruf zai, kita kena dengungkan. Wa anzala lakum minas sama, mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislaini. Adapun idgham mutamatsilaini. Adapun idgham saghir, samalah tu, nama banyak. Idgham mislaini pun ya, idgham mutamatsilaini pun ya, idgham saghir pun ya. Kita kena dengungkan 2 harakat mim mati bertemu dengan mim. Mim mati sama juga dengan nun. Mana-mana huruf mim mati yang tidak ada tanda mati di atasnya, kita dengungkan. Itu kaedah dia sama. Wa anzala lakum minas samaa'i maa'a. Sama dengan ma sama. Mad wajib muttasil. Huruf mad yakni alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Kita baca 4 harakat. Ma sama ima'an fa'ambatna. Tanwin bagi 2 di atas bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, dengung qadar 2 harakat. Ma'an fa'ambatna. Nun mati bertemu dengan ba. Di atas huruf nun tu ada huruf mim. Mim kecil, maknanya itu iqlab tu. Kita kena bunyikan huruf nun tu dengan bunyi mim. Fa'ambatna bihi hadaiq. Bihi mad silah qasirah. Ini pun dah banyak kali kita bincangkan. Apabila jumpa huruf ha, di hadapannya ada huruf waw ataupun ya yang kecil, maka huruf ha tu hendaklah dibaca dengan 2 atau 4 harakat. Dibaca dengan 2 kalau seandainya selepas huruf ha atau lepas huruf ha dan huruf waw atau ya yang kecil itu huruf selain hamzah. Macam ini huruf ha. Jadi kita kena baca 2 harakat. Kalau di hadapan ni huruf hamzah berbaris, itu kena baca 4. Sebab itu mad silah tawilah. Yang ini mad silah qasirah. Bihi hadaiqa. Hadaiqa sama dengan ma, mad wajib 4 harakat.
hadaiqa dzata bahjatin ma kana. Tanwin bagi dua di bawah bertemu dengan mim idgham ma'al ghunnah, dibaca dengan dengung qadar 2 harakat. Bagi dua di bawah tu tuan tengok kan bersilang kan, tak selari, itu tanda dengung, maka kita dengungkan. Bahjatim ma kana lakum an. Mim mati bertemu dengan hamzah ini izhar syafawi, kita baca tanpa dengung. Semua mim yang mati ada tanda mati di atasnya, janganlah kita dengung. Lakum Al-tumbitu ni ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan ta, dengungkan. Kemudian tumbitu sama dengan fa'ambatna tu, iqlab, baca dengan dengung qadar 2 harakat. Tumbitu syajaraha, berhenti kat situ. A ilahum ma'allah, hum ma'allah tu idgham ma'al ghunnah, tanwin bagi dua di hadapan bertemu dengan mim, dengung qadar 2 harakat. Bagi dua di hadapan tu 99 tu tanda dengung. Bal hum qaumun ya'dilun, hum qaumun izhar syafawi, kita baca tanpa dengung. Qaumun ya'dilun sama dengan a ilahum ma'allah, idgham ma'al ghunnah. Cuma bezanya ilahum ma'allah tanwin bagi dua di hadapan bertemu dengan mim, yang ini tanwin bagi dua di hadapan bertemu dengan ya, dua-duanya huruf idgham ma'al ghunnah. Qaumun ya'dilun, man arid disukun 2 boleh, 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu dari sudut ilmu tajwid ya tuan. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran. Bahkan siapa lagi kalau bukan Allah yang menciptakan beberapa langit dan bumi dan menurunkan untuk kamu air hujan dari langit, yakni awan, lalu dengannya kami menumbuhkan perkebunan yang cantik. Tak mungkin kamu dapat menumbuhkan pohonnya. Masih adakah Tuhan yang lain bersama Allah? Bahkan mereka kaum yang berpaling dari kebenaran. Baik tuan-tuan, sebelum kita tengok dengan lebih detail lagi, kita fahamkan dulu maksud ayat ni. Jadi selepas ni dalam 2-3 ayat kita akan jumpa siri ayat-ayat yang Allah Ta'ala nak buktikan kehebatannya. Allah Ta'ala nak buktikan kekuasaannya dengan dibawa contoh sekaligus dengan pertanyaan. Nak menunjukkan kehebatan, dia. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, bahkan kata dia, siapa lagi Tuhan kalau bukan Allah? Ditanya manusia ni, siapa lagi Tuhan kalau bukan Allah? Allah yang mana? Yang menjadikan langit dan bumi dan menurunkan air hujan. Dengan air hujan ni ditumbuhkanlah kebun, tumbuh-tumbuhan yang cantik, yang indah pada pandangan mata, di mana kamu tak dapat nak tumbuhkan pokok dia walau sebatang pun. A ilahum ma'allah, adakah Tuhan lain bersama Allah? Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka kaum yang berpaling dari kebenaran. Baik tuan-tuan, kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Allah meneruskan celaannya kepada orang-orang musyrik, iaitu, adakah kamu ragu-ragu
Apakah berhala yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, atau Allah untuk disembah? Bahkan kamu tidak perlu ragu-ragu, siapa lagi kalau bukan Allah yang mesti kamu sembah, kerana Allah itulah yang telah menciptakan beberapa lapis langit yang begitu tinggi, lagi luas tak terbatas, di mana terdapat bintang-bintang tetap dan bintang-bintang beredar, dengan cahayanya yang bergemerlapan menerangi kegelapan alam. Dan dia jugalah yang menciptakan bumi yang terpacak di atasnya gunung-gunung yang tersergam, dan mengalir sungai-sungai yang airnya ada yang deras dan ada pula yang tenang, ada tanah-tanahnya yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang datar, berhutan rimba dan berpadang pasir yang luas, saujana mata memandang, ada yang ditumbuhi tanam-tanaman, ada pula yang kering kontang, ada binatang-binatang darat dan binatang-binatang laut yang bermacam-macam jenis dan bentuknya. Allah juga menurunkan air hujan dari awan. Air itulah punca yang membawa rezeki kepada sekalian makhluk yang hidup, yang bernyawa. Dan dengan perantaraan air juga dapat diadakan perkebunan dan taman-taman indah dan cantik dipandang mata. Kerana kalaulah tidak ada air, tidak akan wujud tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 25 surah Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Demi jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka jawab, ialah Allah. Jadi tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membawakan bukti sekaligus pertanyaan, dengan tujuan untuk meneruskan celaannya kepada orang-orang yang musyrik, yang kufur kepada Allah. Dibawakan soalan, siapa yang jadikan langit bumi ni? Langit yang ada atas kita ni, 7 lapis ni, siapa yang jadikan? Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah lah yang menjadikannya dengan tidak ada bertiang. Wal arda, siapa yang jadikan bumi ni? Sebutu besar yang kita duduk di dalamnya ini, yang berputar, yang berjalan, beredar, tetapi kita masih lagi dalam keadaan tenang atas muka bumi ni. Tak ada rasa apa-apa pun. Bahkan di dalam bumi ni juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan macam-macam sumber rezeki untuk manusia. Bukan saja dalam bumi ni, langit, bumi, dua-duanya ni, semua isinya ni Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran ditundukkan untuk kemudahan manusia. Matahari, bulan, sistem cakrawala ni, dia sentiasa diatur oleh Allah Ta'ala dengan urus tadbir yang baik, yang tak pernah masing-masing tu mogok, diikut ya sunnah dia, peraturan yang Tuhan tentukan. Dengan peraturan yang cantik itu memudahkan kehidupan manusia. Siapa yang buat tu? Ini semua soalan daripada Allah untuk manusia jawab, kan? Walaupun ditujukan pada orang musyrik, sebenarnya untuk kita sama-sama memahami besarnya kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan itu sahaja, langit, bumi, dia bukan jadikan langit itu kosong, bumi itu kosong, penuh dengan hiasan dia. Walaqad zayyana as-samaa'a bimasabih. Tuhan jadikan langit ni dihias dengan bintang-bintang, bulan yang jadi macam lampu pada waktu malam gelap, indah rupa. Kemudian jadikan bumi dengan macam-macam makhluk atas muka bumi ni yang Tuhan jadikan, daripada yang kita tahu sampai yang kita tak tahu, macam-macam benda, dengan burung, dengan haiwan kaki 4, kaki 2 yang merayap, tepawut, macam-macam lagi dah, pokok. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Wa anzala lakum minas sama', dia turunkan air daripada langit untuk kita semua. Dengan air itu Allah Ta'ala hidupkan hadaiq. Ulama-ulama tafsir menyebutkan hadaiq ni adalah kebun-kebun yang berbenteng, berpagar, makna orang buat pun, orang dah gadget ni taman bunga, ni tu taman rekreasi, nak buat kebun.
Tanam pokok, pokok tu bukan dia hidupkan. Sebab apa Allah Ta'ala sebut maka nalakum antum bitu syajaraha. Tak ada seorang pun dari kamu yang boleh hidupkan walaupun sebatang pokok. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan air kamu hidup, Allah Ta'ala hidupkan kebun hadaiqa zata bahjah. Zata bahjah tu maksudnya yang sungguh cantik, yang sungguh indah. Kita pergilah mana-mana tampik yang kawasan dia cantik, penuh dengan bunga-bungaan, lawa warna-warni. Itu semua cantik, hidup, elok, tumbuh. Bukan kerja manusia. Kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih adakah Tuhan lain bersama Allah? Maka Allah Ta'ala tanya kita, adakah Tuhan lain selain aku yang boleh buat macam ni? Yang hebat macam ni? Itu maksud ayat ni. Dan ada banyak ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala ceritakan ayat yang serupa dengan inilah. Akhirnya Allah Ta'ala tutup ayat ini, balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka itu kaum yang berpaling. Manusia ni ramai yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada Tuhan selain Allah yang mencipta bumi ini, yang mengurus bumi ini. mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Allah Ta'ala tak pernah ada anak bersama dia dan tak pernah ada sekutu. Kalau ada Tuhan lain, kalau Tuhan tu dua, dan saya satu Tuhan akan cuba mengatasi Tuhan yang lain, nak tunjukkan dia hebat. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Tak ada Tuhan selain daripada Allah. Yakni tabiat orang-orang yang syirik itu ialah mereka suka menyimpang dari jalan yang hak dan sentiasa menyeleweng dari bersikap jujur dalam urusan hidup. Oleh sebab itu mereka akan melakukan apa saja yang mereka suka dan berterusan dalam kesesatan. Ini Allah Ta'ala beritahu siapa ni? Itulah dia tabiat orang-orang yang mensyirikkan Allah, akan terus sesat dan menyimpang daripada jalan Allah. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 9 surah Az-Zumar yang berbunyi, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Adakah orang-orang yang taat, yang patuh mengikut perintah Allah pada waktu malam seraya sujud dan berdiri, lagi takut akan siksaan akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya, sama dengan orang yang derhaka? Tentulah tak sama. Manusia ni tuan-tuan, bila kita kira bila kita lihat manusia ni dalam kehidupan ni di sisi Allah, bila seseorang manusia tu nak sungguh-sungguh dia jadi mulia di sisi Allah, dia mesti berjaya menunjukkan kehambaan. Mana-mana makhluk Tuhan yang namanya manusia dapat dia tunjukkan kehambaan di sisi Tuhan, betul-betul jadi hamba, ketika itu dia cukup mulia di sisi Allah. Mana-mana orang yang dapat bawa hidup rasa dia hamba, maka dia akan mulia di sisi Allah, bahkan dimuliakan oleh Allah di sisi manusia. Mana-mana manusia yang hidup yang tak rasa dia tu hamba, dia akan hina pada pandangan Allah, dan pada pandangan manusia pun dia akan hina pada pandangan manusia yang betul-betul menjadi hamba Allah. Manusia jadi hamba Allah nampak orang ni hebatlah, tapi hamba Allah dia melihat orang ni hina. Maknanya di sisi Allah dia hina, di sisi manusia kadang dihina, kadang dia mulia, bergantung pada pandangan manusia. Yang melihat tu hamba Allah, dia hina di sisi pandangan orang tu. Tapi yang tengok tu orang-orang yang sama macam dia, nampak mulia lah. Begitu juga hamba Allah Ta'ala ni, manusia ni, kalau dia nak tenang, dia kena berjaya menunjukkan bahawasanya dia tu hamba, dia akan tenang dalam kehidupannya. Kalau dia rasa dia tu tuan, dia takkan tenang dalam hidup dia. Sebab itu orang beriman ni disebutkan kan, alangkah indah cantiknya kehidupan orang beriman ni.
Orang yang beriman ni betul-betul sedar diri, orang yang tahu diri. Masa dia dapat nikmat, dia syukur. Masa dia dapat susah, dia redha dan sabar. Kan seronok hidup macam tu. Tidak bagi orang yang tak rasa dia tu hamba. Masa dia dapat nikmat, sampai ke langit dia jelajah, melompat. Tapi masa Tuhan uji dengan musibah, dia akan gelisah, susah hati, kecewa, putus asa. Sebab dia rasa dia tak layak terima apa yang dia dapat hari tu. Sebab jiwa tu bukan jiwa hamba, jiwa tuan. Kalau jiwa hamba, dia tahu apa yang berlaku pun, aku ni hamba, tak ada masalah. Beri makan, alhamdulillah. Tak beri makan, kena sabarlah, hamba. Itu jiwa hamba. Jadi mukmin yang hidup dengan jiwa kehambaan, dia akan tenang, dia akan mulia, dia akan senang kehidupan atas muka bumi ini. Lain dengan orang yang qaumul ya'dilun, yang berpaling daripada kebenaran. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 61, bahkan siapa lagi kalau bukan Allah yang mengadakan bumi menjadi tempat tinggal dan menjadikan di atasnya sungai-sungai. Allah Ta'ala bawa bukti lagi. Siapa kalau bukan Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan sungai-sungai, dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan menjadikan di antara dua macam lautan itu suatu batas memisahkan airnya yang tawar dengan air masin. Masih adakah Tuhan yang lain bersama Allah? Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah Ta'ala bawa lagi contoh, nak suruh kita fikir. Kata dia, siapa lagi yang jadikan bumi ni? Yang kamu tinggal dalam bumi ni, siapa yang jadikan? Adakah bumi ni tercipta dengan sendirinya? Kemudian bukan jadi bumi ni kosong, dialirkan dalam bumi ni sungai-sungai. Ada gunung, ada sungai. Sungai ni pula mengalir sampai ke laut. Sampai ke laut dia terpisah. Tak bercampurlah air laut dengan yang masin dengan air tawar ni. Allah Ta'ala buktikan. Masih adakah Tuhan yang lain bersama Allah? Kita hidup dalam muka bumi ni tuan-tuan. Kalau kita nak kira gunung, tak tahulah berapa banyak gunung di muka bumi ni, Allah tak cerita. Kini Kek Gombau ni, tak habis nak manjat kat Negeri Sembilan ni. Dah manjat Gunung Datuk, belum manjat ke Gunung Tampin. Gunung Angsi pun tak lapis bagi lagi. Gunung Angsi tak manjat lagi, kan? 3-4 gunung tu kadang tak lapis manjat tu. Tu tak, jangan nak fikir nak manjat Gunung Everest pula, ramai lah yang mati ke bawah kan. Jadi ramai banyak gunung-gunung besar-besar, kan, yang Tuhan cipta. Tu gunung, sungai. Sungai kat Malaysia ni pun, kan, kat Malaysia, kat Negeri Sembilan ni pun tak tahu berapa buah sungai yang Allah Ta'ala cipta. Ni siapa buat semua-semua ni, kata Allah Ta'ala. Dah tu ada laut, ada sungai, air tak bercampur. Dan ada kawasan laut, separuh tawar, separuh masin. Siapa yang buat ni? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita dah pernah bincangkan penemuan orang dalam arus laut di mana tu? Dulu dalam arus laut, apa tempat tu tuan, lupa nama dah. Dalam arus laut tu ada aliran sungai yang air dia tawar. Kan? Macam mana boleh terasing? Padahal kedua-duanya adalah air yang sama cair. Tapi Allah Ta'ala asingkan. Ditemui oleh saintis, dalam air laut ada aliran sungai. Subhanallah. Ni semua nak suruh kita fikir, tuan-tuan dan puan, nak suruh kita fikir. Maha suci Allah, kan, yang menciptakan bumi ini, masya-Allah. Kita pergi keluar Negeri Sembilan, dapat naik bukit tinggi kat Pahang apa semua. Ya Allah, cantik macam duduk ke Eropah kan. Pergilah ke Sabah, tengok ada lambu-lambu yang bolang-bolang hitam putih tu. Cantik pula Tompek ni kan. Sejuk pula di kaki Gunung Kinabalu. Kita lepas tempat lain, lain cantik tempat tu pun. Kan? Pergilah ke Eropah betul-betul, tengok, atau pergi Turki, Istanbul, masya-Allah lawa betul gunung. Cantik. Masa tu hilanglah Gunung Gombau ni, tak lawa lah nampak air Gombau, Gunung Tampin dah. Kita masa tu ke Istanbul tu paling lawa. Kan? Orang Istanbul pula, dia tengok banjaran gunung yang tinggi-tinggi lawa. Dia lepas ke Gombau, dia tengok Gunung Gombau, lawa pula Gunung Gombau ni, banyak pokok Gunung kita batu tala ya tadi awak tengok.
Tuhan jadikan macam-macam. Kita pergi mana-mana tempat, kita akan tengok, Masya Allah. Kita akan dapat rasakan, kejadian lagi cantik lah apa yang kita tengok. Begitulah keadaan manusia. Allah Ta'ala cipta. Kadang-kadang kita heran, asal orang putih ni ramai datang ke Malaysia ni, negara dia cantik lagi. Tak cantik ke dia? Dia nak jadi cantik lagi. Dia sampai ke Malaysia ni, dia kata, Malaysia cantik. Dia pergi ke Indonesia, walaupun Indonesia tu panih, dia kata Indonesia ni ada boleh 1000 pulau lebih kurang saja. Lagi lawa pada negara dia. Pada negara dia lawa dah tu. Siapa yang cipta tu? Mana saja manusia pergi, dia akan melihat keindahan ciptaan Tuhan. Pergi ke Malaysia, jumpa orang Rambau. Lawa-lawa betul orang perempuan Rambau ni tadi kan. Pergi ke Mesir, lawa lagi orang Mesir boy. Tak ada lawa Rambau dah. Orang Mesir dia tengok orang Mesir, tak apa nak lawa. Dia sampai Malaysia, lawa orang Malaysia ni. Padahal orang dia lagi lawa rasa pada kita. Tak, dia pergi mana-mana. Tu dia pergi Mesir. Apa pergi pula ke Roxy ke Kashmir, lain pula. Lawa pula orang Kashmir ni. Orang Kashmir dah tengok orang Kashmir tak lawa. Dia pergi orang Mesir, lawa orang Mesir ni. Mana saja manusia pergi, dia akan nampak keindahan ciptaan Tuhan. Subhanallah. Siapa yang buat ni? Allah Ta'ala buat semua tu. Masuklah gunung, ganang, sungai, lautan, pisahkan air tawar, air masin, semuanya kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Allah Ta'ala tanya, masih adakah Tuhan lain bersama Allah? Adakah Tuhan lain yang buat macam ni? Adakah Tuhan lain yang buat macam ni? Pasti tiada jawapannya. Pasti tiada. Kata Ustaz Ahmad Suanji sebut, Allah berikan keterangannya yang kedua kepada orang musyrik sebagai celaan. Inilah kita dah baca ni. Adakah berhala-berhala yang kamu sembah walhal tidak memberi manfaat atau mudarat itu lebih baik, atau Tuhan yang telah menjadikan bumi untuk menjadi tempat tinggal bagi manusia dan haiwan, dan diadakannya di permukaan bumi sungai-sungai yang mengalirkan air tawar yang banyak gunanya untuk minuman. Ardha qararan maksudnya bumi sebagai tempat tinggal. Bukan saja manusia, termasuk haiwan-haiwan tamu ke bumi ini. Kita kira orang yang duduk tamu ke bumi ini, tak terkira dak kita. Tinggi, rendah, mata sepet, mata bulat, hitam, putih, merah, kuning, kulit macam-macam jumpa. Lagi jauh kita pergi, lagi pelbagai manusia kita jumpa. Orang Mesir datang Malaysia, dia heran, asal orang Malaysia ni kocik-kocik saja. Kita besar-besar. Dia rasa dia besar. Dia pergi Afrika, ada lagi besar rupa orang muda dia. Kan? Dia pun heran, kenapa orang Malaysia ni kulit macam ni? Dia putih-putih. Orang Malaysia ni kulit ni pula merah tadi. Lepas dia ke Afrika lagi dia heran, hitam pula kalau orang tadi kan. Pergi dia ke Eropah putih pula. Semua itu kerja Allah Ta'ala. Itu belum lagi kita bincang makhluk Tuhan yang bernama haiwan duduk tamu ke bumi ni. Sampai kadang-kadang kita tak boleh nyambut masuk zoo atau apa tak kena kita. Kan? Allah Ta'ala cipta macam-macam, kadang tak terfikir kita. Tak terfikir ke otak kita. Kita nak buat karangan 3000 patah perkataan pun dah payah dah. Itulah dia buku kontes depan tu ya. Suruh ngarang cerita. Tak payah nak cerita. Dalam keadaan Allah Ta'ala dah buat macam-macam ni, tamu ke bumi ni, boleh kita jadikan, boleh kita pandang, boleh jadi alat untuk bantu kita menulis. Tak payah kita tulis. Payah nak buat karangan ni 3000, macam mana nak buat? Macam mana dulu Allah Ta'ala buat dulu haiwan-haiwan tamu ke bumi ni? Macam mana pula dia boleh fikir buat kuda macam tu, gajah macam tu raman, monit macam tu raman ni? Itu yang nampak-nampak, yang tak nampak sampai kuman-kuman tu. Masya Allah. Siapa yang buat tu? Allah Ta'ala lah yang buat. Ilahum ma'allah. Ada ke Tuhan selain Allah? Memang tak ada. Sampailah ke air masin, air tawar. Kemudian ayat ke-62 tuan-tuan, kita ringkas ini. Bahkan siapa lagi kalau bukan Allah yang memperkenankan orang-orang yang terpaksa kerana sengsara apabila berdoa kepadanya, serta menghilangkan kesusahannya dan menjadikan kamu pengganti untuk memerintah di muka bumi. Masih adakah Tuhan yang lain bersama Allah? Allah Ta'ala tanya lagi, siapa Tuhan yang memperkenankan keinginan kita tuan-tuan, hajat kita? Siapa yang memperkenankan doa? Orang-orang yang terpaksa, mutara, yang terdesak.
tidak semua keinginan manusia ni tuan-tuan akan menjadi kenyataan. Kerana manusia itu dicipta oleh Allah dengan sejuta kelemahan. Antara yang membezakan kita dengan Allah Ta'ala iaitu semua keinginan Allah pasti akan menjadi kenyataan. Kerana Allah ada kuasa yang tiada batasan. Bila dia menghendaki, cukuplah sekadar dia sebut kun fayakun. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi tu sebab bila kita faham bukan semua keinginan kita ni kadang-kadang tak akan menjadi kenyataan. Bila semua orang faham semua keinginannya mungkin tak akan jadi kenyataan, maka dia lebih mudah untuk menerima kenyataan. Macam Polik cakap tu. Betul ke tu? Betul lah tu. Bila orang faham tak semua keinginan dia akan jadi kenyataan, maka lebih mudah manusia tu menerima kenyataan. Masalah hari ni, berlaku hari ni, masalah dalam kehidupan manusia, bila ada manusia yang dia berusaha menjadikan keinginannya sebuah kenyataan dalam keadaan dia tidak yakin, tak percaya dengan qada qadar Tuhan. Dia tak dapat, dia nak juga. Dalam keadaan dia ada satu keinginan, dia buang qada qadar tu. Takdir Tuhan, kuasa Allah tu dia letak tepi. Sebab dia rasa dia boleh usahakan keinginan itu untuk menjadikan dia sebuah kenyataan. Ketika itulah berlaku masalah dalam kehidupan manusia. Senang cakap, hidup kita ni jadi masalah kerana banyaknya keinginan-keinginan manusia. Lebih-lebih lagi kalau keinginan tu keluar daripada jiwa orang yang bermasalah dengan Allah Ta'ala. Dia tak faham semuanya berlaku, manusia ni hidup dengan qada qadar. Oh, tu jadi masalah. Kita jadi masalah ini sebab keinginan orang lah. Pergi jalan kelumpuk, jam, Allah, ya Allah Tuhanku, jam pula. Sebab apa jadi jam tu? Sebab orang semua ada keinginan. Ada nak pergi UKM, ada nak pergi makan nasi Arab. Itu semua keinginan dia tu jadi jam jalan. Kalau tak ada keinginan, duduk kat rumah, tak ada nak jam-jam tu. Kenapa kat Malaysia ni? Sebab dah roket-roket kan, ada banyak kumpulan. Parti tu, parti ni. Sebab apa? Sebab masing-masing ada keinginan. Semua tak ada keinginan, tak ada dah. Dia nak jadi ketua, dia nak jadi ketua, dia nak jadi bos, dia nak jadi bos. Keinginan. Jadi dia. Sebab apa omak kat rumah terpaksa masak ampik 5 lauk? Sebab ada keinginan anak-anak. Aku tak ada keinginan omak masak apa jadi yo. Ni bongsu, orang nak lagi masak kicap, tak nak mak, orang nak ayam cili padi, tak nak ada, orang nak masak kurma. Omak jadi masalah. Masalah kat omak tu sebab apa? Keinginan anak-anak. Jadi hidup hari ni masalah timbul kerana keinginan manusia. Tapi hilang masalah tu kalau manusia faham bahawa tak semua keinginannya akan jadi kenyataan. Sebab dia manusia yang terbatas kemampuannya. Akhirnya dia terpaksa kembali kepada Allah. Kalau dia yakin qada qadar Tuhan tu, settle. Yang tak settle lagi ni sebab dia rasa dia boleh je. Sebab itu Allah Ta'ala sebut fafirru ilallah. Bersegeralah kamu kepada Allah, kamu tu lemah. Maka Nabi Ibrahim menyebutkan, inni zahibun ila rabbi, aku pergi kepada Tuhanku. Nabi. Kemudian Nabi Yaqub menyebutkan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadu kesusahan, duka cita hati aku ni kepada Allah. Bila hilang Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Nabi-nabi kembali kepada Allah. Kerana Allah lah yang menentukan segala-galanya. Ketika kita ada kemahuan, ketika kita terdesak, semuanya kerana Allah. Yang itu kena faham dulu. Ayat sebab tu Allah Ta'ala ni, bahkan siapa lagi kalau bukan Allah yang memperkenankan orang-orang yang terpaksa, mana yang terdesak, kerana sengsara apabila berdoa kepadanya serta menghilangkan kesusahan. Apa yang kita nak, lebih-lebih ketika kita terpaksa, semuanya adalah Allah Ta'ala punya kerja. Allah Ta'ala punya kerja tu. Saya tak baca ini tuan. Mengenai doa orang yang sengsara, ada diriwayatkan dari Abu Bukrah, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, ku pohonkan rahmatmu,
maka janganlah engkau lemahkan kekuatanku walau sekelip mata, dan perbaikilah urusanku seluruhnya, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Dan dikhabarkan dalam hadis seperti berikut, salasu da'awatim mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih. Ini kena faham hadis sungguh-sungguh tuan-tuan. Ada 3 doa yang mustajab. Mustajab ni kenapa? Allah Ta'ala perkenankan, tidak usah diragukan. Tak usah ragu, memang doa ni mustajab. Apa dia? 1, doa orang yang teraniaya. 2, doa orang yang sedang dalam pelayaran, yakni orang musafir. 3, doa bapa kepada anaknya. Mak ayah lah ni, bukan apa ya, mak ayah. 1, doa orang yang dizalimi. Ketika mana orang terdosa, dalam tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Imam Qurtubi ada bawakan satu hadis qudsi. Kata dia, sesungguhnya doa orang-orang yang terdosa ni, dia dibawa oleh awan, diterbangkan oleh awan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Berkuasa itu memperkenankan doa orang-orang yang terdesak. Hatta lebih-lebih lagi doa orang yang dizalimi, sampai disebut oleh Imam Qurtubi, hatta kemungkinan doa orang-orang yang kafir pun kok dia terdosa ketika itu, Allah Taala kerana rahmannya maka dibantunya. Berharap lawan kafir itu, tak berharap kat Tuhan, susah benar, Allah Taala bantu kat dia. Kerana rahman Allah tu meliputi semua makhluk. Tetapi rahim Allah hanya ada untuk orang beriman di akhirat nanti. Sebab itu kerana rahman Allah, pemurahnya Allah, semua orang hidup tanpa ke bumi ni, hatta walaupun dia tidak mempercayai Allah, kerana Allah menjadikan manusia dan dia mengharamkan perbuatan menzalimi manusia. Zalim ni Tuhan haramkan untuk diri dia. Semua orang dapat. Tapi besok di akhirat kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Sebab itu doa orang yang dizalimi ni, dia mustajab di sisi Allah. Dan doa orang musafir, sebab tu orang pergi haji, orang pergi Makkah, pergi umrah, bukan pergi umrah dah, pergi mana-mana pun dia nak belayar, kita mohonkan doa pada dia. Sebab doa orang yang musafir ni mustajab. Dan juga doa kedua mak ayah untuk anak-anak. Tu sebab mak ayah ni kalau nak marah, jangan marah terlebih-lebih mana. Orang ni kau ni macam hantu lah, tak sama macam abang kau. Besok anak tu jadi hantu betul-betul, dah kita pula yang jadi susah. Cakap mak ayah tu doa kan. Saya dah khabar dulu, kita dah bincangkan semua yang berlaku tanpa ke bumi tuan, Allah Ta'ala atas, ya tak ada satu pun yang berlaku di luar urus tadbir Allah. Semuanya dalam pengetahuan. Hatta daun salai jatuh pun, ada daun salai kat hutan Amazon jatuh sekarang ni, tu pun dalam pengetahuan Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada salai daun pun jatuh melainkan dia tahu, Allah Taala tahu ada daun jatuh. Macam itulah. Termasuk urusan kehidupan ni. Dan dibagi kita ikhtiar. Sebab itu dibagi kita ikhtiar supaya nampak, akhirnya nampaklah lemah kita. Berharapnya kita pada Allah, berharapnya apa kita usulkan berjaya, dan kita tak mampu untuk nak semua benda kita nak, tak mampu nak kita adakan. Allah Ta'ala buat semua tu supaya akhirnya keluar daripada mulut kita subhanallah, supaya ada rasa dalam hatinya meyakini kebesaran Allah. Diberi kita anak 8 orang, seorang dogi betul, 7 orang, 7 baik, seorang bagi. Janganlah kita marah macam kita nak bunuh anak pula. Ni banyak hari ni kan, sampai buang anak kan, pergi naik kereta nak pergi Kuala Lumpur, jam, dia nak copek, mau nyumpah, keluar semua celanat, celaka, apa lagi, habis semua haiwan-haiwan tamu ke bumi ni, khinzir, babi, tenok, tapi semua dikeluar dalam tu. Dia mongi ke orang, tergeseng si orang kan dah marah, ada orang tu marah dia kan, apa sejam bona ni menyumpah-nyumpah. Agak malaikat ngolaan kita tu, sebab malaikat nak mikir, agak kalau kau sumpah 80 kali pun kau sumpah, adakah dengan sumpahan tu akan menjadikan jalan tu lapang? Tak ada dah, takkan lapang jalan tu dah. Kalau sekali sumpah khinzir botu lah, jam lah, sekali khinzir jalan tu terbuka, tak apalah, sumpah lah banyak-banyak, tak ada dah, tak ada dah. Kita marah ke anak kita dogi,
Kita bodoh dia pukul. Adakah sekali pukul tu jadi baik anak kita tu? Pukul tu toy baik dia. Takkan ada tu. Dia ada proses yang kita kena lalui. Nak orang. Dah jadi habit dia. Jadi ada banyak perkara yang kadang-kadang kita kena fikirlah. Minum nak tumpah air tu. Tangan macam orang Parkinson tadi marah orang rumah. Orang rumah tu elok sihat dia. Tangan macam tangan orang Parkinson tak terasa rumah. Kan kadang-kadang manusia ni sebab tadi kita hidup dalam qada qadar takdir. Kok daun solat jatuh pun Tuhan yang uruskan. Air tumpah apa semua tu semua kerja Tuhan tu. Kan marah rumah. Kau ni masa asal tolak bigaram dia. Adakah dengan marah tu tiba-tiba laut tu menjadi elok dia? Takkan ada kan. Tak selesai masalah pun, air dah tumpah, marah rumah, marah anak. Adakah dengan marah tu akan menyelesaikan masalah? Air tu elok masuk dalam cawan ni? Takkan ada dah. Benda dah berlaku, ridha lah. Allah Ta'ala punya kacau. Tu nak sebut tadi tuan-tuan kan. Maka kita nampak Allah Ta'ala buat itu dibagi kita usaha ya. Usahalah dalam keadaan kita tak yakin usaha kita akan mendatangkan hasil. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita saat kita terpaksa tuan-tuan, maka yang memperkenankan doa kita siapa? Allah Ta'ala tanya. Siapa dah? Allah Ta'ala lah, tak ada orang lain. Sebab kalau kita yakin kita ni bertuhankan Allah yang Maha Kaya, pasti kita tidak akan rasa kita ni miskin. Ini jadi miskin, jadi susah hati ni sebab dia sendiri nak mengaduan. Kaifa akunu faqiran wa ana abdun lil ghani. Itulah kata-kata ahli tasawuf. Macam mana aku boleh rasa miskin sedangkan aku ni hamba kepada Allah yang Maha Kaya? Kalau kita hamba kepada Tuhan yang Maha Kaya, apa yang kita nak risaukan? Kita minta jelah. Tapi betul lah cara hubungan kita dengan Allah kena jaga. Betul-betul lah kita menjadikan diri kita ni betul-betul hamba kepada Allah. Nescaya kita akan terkaya daripada orang-orang kaya yang lain. Mintalah pada Allah, dia akan perkenankan. Dalam hadis sahih Muslim pula disebutkan bahawa Nabi SAW telah berpesan kepada Muaz bin Jabal ketika diutusnya ke negeri Yaman dengan sabdanya, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan takutilah olehmu akan doa orang yang teraniaya, kerana tak ada tabir yang menghalang antara dia dengan Allah. Orang yang kena zalim ni tuan-tuan, doa dia mustajab. Kan? Orang yang kena zalim ni doa dia mustajab. Sebab itu jangan kita menzalimi orang. Mungkin tak kono hari ni, hari-hari lain akan kono. Kan? Jadi sebab itulah hidup kita ni, kita sama-sama makhluk, walaupun berbeza kadang kedudukan, darjat, warna kulit, bahasa, tetapi hakikatnya status kita di hadapan Allah adalah makhluk yang Allah Ta'ala cipta dengan 1000 macam kelemahan. Yang macam mana hebat pun manusia ni sebenarnya, dia terpaksa minta pertolongan pada unit-unit makhluk yang lain. Siapa pun orang tamu ke bumi ni, tak kira lah apa kedudukannya. Okey, kalau kita pandang orang yang paling hebat adalah raja. Raja pun perlu kepada orang, kepada manusia yang lemah. Seperti mana orang lemah perlu kepada orang yang kuat, orang yang kuat pun perlu kepada orang yang lemah sebenarnya. Itu menunjukkan kelemahan dia. Walaupun dia rasa dia hebat. Apalah maknanya jadi raja kalau dalam negara tu dia seorang je. Tak ada rakyat tak ada yang tukang pegang payung Siapa nak pegang payung tu kalau orang susah? Tak nak pengarah syarikat pegang payung je orang. Mesti orang susah. Siapa nak jadi kuli, nak jadi tukang sapu? Mesti orang yang susah. Ketika itu orang kuat macam mana pun, dia perlu pada orang yang lemah, yang dia anggap lemah dalam masyarakat, orang susah. Orang susah pun perlu pada bantuan orang-orang yang kuat. Kan? Jadi semua sama. Kayu banyak ladang pun, kalau tak ada orang kerja ladang tu, siapa nak ngurusan ladang tu? Kalau kita kaya, tengok semua benda kita boleh uruskan tu. Ada orang susah yang bekerja. Ada orang susah yang bekerja untuk ladang tu. Dua-duanya berkehendak. Kalau tak ada pekerja orang susah ni, susah orang kaya. Kalau tak ada pula orang kaya bagi kerja, susah pula orang susah ni. Maknanya dua-dua pun sama tak kuat, sama-sama memerlukan. Sama-sama memerlukan. Itu sebab itu tuan-tuan, janganlah sampai kita nak menzalimi orang lain. Kita hidup sebenarnya atas takdir
qada dan qadar, penentuan Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankan Allah sebaik-baik penghukum, penentu. Jangan, saya sebut, jangan bermusuh dengan takdir, berdamailah dengan takdir. Nescaya kita akan hidup aman atas muka bumi ini, selesa, aman, ridha dengan Tuhan. Semua yang berlaku kat diri kita tuan-tuan sebenarnya adalah kehendak-kehendak Allah. Dan jangan sampai kita su'zon dengan Tuhan, buruk sangka, kerana semua yang Tuhan jadikan adalah untuk kebaikan kita. Innallaha laisa bizallamin lil abid. Tak ada Allah Ta'ala nak menzalimi manusia. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok contoh Nabi Yaqub, kan tu Nabi, Allah Ta'ala nak jadikan dia Nabi. Kita tengok masa kecil, dah lah kena bawa ke padang pasir, ditinggal dia abang-abang bukan tinggal macam tu, masuk dalam pigi buta, bergolap-golap, jumpa dia orang, ambil dia orang, dijual sebagai hamba. Dah lah kena masuk dalam pigi, jual jadi hamba pula. Ya Allah, susah hidup, jadi hamba, jual kat orang, dah jadi hamba, dapat lah dia raja, ambil dia raja, kena fitnah lah, mengganggu bini raja. Dah kena fitnah ganggu bini, dia kena penjara pula, masuklah dalam penjara. Ya Allah, susah makan roti goreng ya dalam penjara. Akhirnya apa kesudahan daripada musibah-musibah yang Tuhan berikan? Menjadi penguasa Mesir. Kita dalam Quran tu Nabi Yusuf merungut menjadi penguasa Mesir. Itu dekat Nabi Yusuf. Kita tengok ayah pula Nabi Yaqub. Sedih Nabi Yaqub, nangis Nabi Yaqub sampai betul lah matanya. Tetapi apa yang Nabi Yaqub sebut sepanjang kesedihannya, anak-anak selalu sebut anak-anak menipu tu, innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku ni serahkan kesusahan, penderitaan, pedih jiwa aku ni kepada Allah. Aku serah kepada Allah. Apa akhir daripada musibah, kesedihan yang dialami bertahun-tahun tu? Kesenangan, mata colik balik. Anak jadi penguasa Mesir lah. Anak jadi penguasa Mesir. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan dalam hidup ni ada benda kita tengok orang kata tak adil, Tuhan buat macam ni, macam mana? Sebenarnya kesudahannya adalah kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Ada satu cerita lah. Ada seorang raja, dia ada seorang kawan rapat. Tapi kawan ini masa dia suka gembira, dia cakap satu je, mudah-mudahan di sebalik apa yang Allah Ta'ala beri ni ada kebaikannya. Tak ada nak ngampu-ngampu orang lain tu, puji. Kawan ni pula, mudah-mudahan di sebalik apa yang berlaku ni adalah kebaikannya. Tak apa lagi, apa saja dalam pemerintahan ni dapat dia kebaikan, dapat sesuatu yang menggembirakan lah. Sahabat ni akan cakap pada raja ni, mudah-mudahan di sebalik apa yang berlaku ni akan ada hikmah dan kebaikan. Okeylah, timur dah lagi. Tapi rakyat lain, orang kanan kiri kanan ni, macam-macam lah puji, gitu gini, angkat melambung-lambung lah. Sahabat tak ada puji. Itulah perkataan ni, mudah-mudahan di sebalik apa yang berlaku ni ada hikmah dan kebaikan. Satu hari raja ni bawa kawan ini pergi berburu. Berburu dalam fatrah, dalam tempoh berburu tu berlakulah kecederaan pada raja ni, putus jari tengah. Kena pisau orang apa, putus. Bila putus jari tengah, orang lain kiri kanan tu buyur-buyur lah, yang ambil kain lah, yang apa, yang kek raju apa, suka raju. Sahabat ni duduk pandang kan, dia pun sebut kat kawan ni, mudah-mudahan dengan apa yang berlaku ni ada hikmah dan kebaikan. Geramlah raja tu, tak ada perkataan lain tu. Yang dia nak daripada kawan simpati. Ya Allah, sian ni kau, ya Allah, sian ni kau, kenapa dia butuh ni, macam mana coba cuba cerita sikit. Ni tak ada dah. Mudah-mudahan di sebalik apa yang berlaku ni ada hikmah dan kebaikan. Raja dah geram, tangannya dah sakit, balik penjara ni, tak ada perkataan lain, berkawan dalam itu perkataan ni. Masuk penjara, dipenjara kawan ni. Geram kan. Orang lain tunjuklah kesedihan dia. Mudah-mudahan dengan besok, mudah-mudahan dengan apa yang berlaku ni ada hikmah dan kebaikan. Raja dah geram, balik dipenjara kawan ni. Selang beberapa minggu, elok tangan ni, dia pergi berburu balik. Berburu hutan yang lebih jauh.
ketika sibuklah dia mengajar binatang buruan ni, terpisah dia daripada askar tentera. Tuhan takdirkan terpisah. Akhirnya tak jumpa suku kaum yang tak siapa-siapa, cokau dia, penjara dia. Dah mengelabah dah ni, jual askar-askar ni balik. Gajah dia kau cokau. Orang ni pula dipersembahkan, raja dipersembahkan pada raja suku kaum yang minta darah orang ni. Pada keesokan harinya raja pun ditangkap, dibawa ke depan ni, nak dijadikan persembahan kepada Tuhan. Nak jadikan persembahan kepada Tuhan dan nak dimasak dalam kawah besar. Sebelum nak dipersembahkan kepada Tuhan, ada dulu jawatan kuasa untuk apa ni, melihat sesuai tak dipersembahkan ke Tuhan ni. Dia pun tengok. Jari putus, tak sesuai jadi sembah ke Tuhan ni, cacat, macam nak korban lah. mesti nak binatang elok. Orang beritahu tak boleh pakai ni. Jadi jawatan kuasa yang tengok ni, bawa itu bos tak boleh ni tuan, kata dia. Jari orang ni putus, tak sesuai buat persembahan pada Tuhan, cacat. Maka akhirnya dia dilepaskan. Lopehnya gembira lah dia balik. Dia pun terfikir, tak je juga kawan aku tu, dia cakap tu, mudah-mudahan di sebalik apa yang berlaku ada hikmah dan kebaikan. Rupa ada hikmah jari aku ni pukul aku putih, aku pergi penjara dia pula. Kalau tidak dah tentu aku masuk dalam kawah mampu situ, dia. Dia pun balik, tak puas hati lagi. Cari jalan pulang, merayau-rayau dah panjang nyanggut dah jumpa dah. Syukurlah orang, tahu dia pergi jumpa kawan dalam penjara. Selalu kau sebut, mudah-mudahan di sebalik apa yang berlaku ni ada hikmah dan kebaikan. Aku dah nampak hikmah apa yang kau sebut. Dari aku putih ni, rupa-rupa tak pernah mandi dalam kawah. Kau tidak dah terbonam dalam kawah dah. Itu maksud apa yang kau cakap. Kawan yang senyumnya. Tapi aku heran, apa pula hikmah kau duduk sini? Kata dia. Kau dah penjara berlama-lama. Aku dah nampak hikmah dah, selamat masuk dalam kawah. Kau apa pula hikmah kau dalam penjara ni? Ada hikmahnya. Kata dia pada raja. Apa hikmah, kata raja? Yalah, cuba bayangkan, kalau kau tak penjarakan aku akan sama-sama ikut kau. Bila aku sama-sama ikut kau, aku pun kena tangkap. Lepas itu orang tengok jari kau putih, kau selamat, jari aku tak putih, aku yang masuk dalam kawah tu. Raja pun you tak you juga. Lopeh. Betul lah kata kau, mudah-mudahan apa yang berlaku di sebalik apa yang berlaku tu ada hikmah dan kebaikan. Itu sebab dan sebagai hamba ni saya selalu sebut, berdamailah dengan takdir, redalah dengan apa yang ada. Kita akan jadi manusia yang cukup senang kehidupan dalam kehidupan dunia kita ini. Cukuplah tuan-tuan sekadar itu untuk pagi ini. Aku lu qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panjang umur tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi pada minggu akan datang. Wallahu alam. Ada soalan tuan-tuan? Walaupun tak ada, saya tanyalah. Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Kalau ada lah. Biasanya tak ada. Allah Akbar. Tak ada, kita berhenti sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq auladana bin najah fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil 'alaihim mashaqqata darasatihim warzuqhum minal khairi akthara mimma natlub wasrif 'anhum kulla sharrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna 'anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq
بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.